meninggalkan dia ketika dia sakit kan. Kan Nabi Ayub ni seorang yang kaya, yang anak ramai, anak ramai semua cukuplah. Tetapi Allah Ta'ala uji dia dengan bila iblis tiup satu angin yang kuat, itu asbab saja Allah Ta'ala hakikat dan menjadikan runtuh habis rumah dia, harta dia habis, anak dia mati semua, dan dia ada penyakit, kena racun daripada iblis tu. Isteri dia agak menjauh, yang dia bernazar bahawa dia akan pukul isteri dia bila kalau seandainya dia sembuh. Yang ni jadi ujian. Sebagaimana Walid biasa sebut, dia kata kadang-kadang orang laki-laki ni Allah Ta'ala angkat martabat di sisi Allah Ta'ala menjadi kekasih Allah Ta'ala dengan sabar perangai isteri. Jadi memanglah perangai isteri ni itu yang kadang-kadang yang minta benda bukan-bukan, ataupun dengan perangai dia kasar, dia tak menunaikan tanggungjawab dia. Jadi maksud nak diajar di sini apa dia? Perlu ada sifat tolak ansur bagi seorang lelaki. Jangan, memanglah isteri tadi dia dah menyalahi, dia tak mengikut sebagaimana apa yang diajar oleh Rasulullah. Tapi bagi orang laki-laki kena ada sifat sabar tak? Sifat sabar, bertolak ansur supaya dapat diselesaikan masalah. Abu Qasid Junaid Al-Baghdadi, siapa dia? Ketua orang-orang sufi ya. Ketua orang-orang sufi tu. Isteri dia kata apa bila dia ni? Dia kata angin, dia kata boleh terbang. Ya memang sungguh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi kadang dia bergerak macam tu ya. Terbang. Isteri dia kata angin. Mulut, cakaplah kan mulut isteri dia. Bila disuruh cerai isteri dia, dia kata sama dengan Saidina Umar. Saidina Umar ni boleh tahan juga mulut isteri dia ni. Hai Umar, hang cerailah isteri hang ni, mulut dia ikut dan contoh katanya tu. Buat apa aku nak ceraikan dia kata. Dialah yang melahirkan anak-anak aku, dialah masak makanan aku, dialah membasuh pakaian aku, dialah. Yang tu kita tak fikir, yang kita fikir perangai dia sahaja. Kita nak kira marah kita sahaja. Itu tak patutlah. Bahasa dia dah perempuan, memang sifat dia, watak dia macam tu. Jadi kita kena sabar. Ya kalau seandainya ada perangai macam tu. Dan sesiapa sabar atas jahat perangai suaminya. Ini suami pula yang lincah ni. Ada juga isteri yang suami dia lincah. Memberi oleh Allah Ta'ala akan upah pahala perang sabilillah mati syahid. Tengok, Allah Ta'ala jadikan pahala sabilillah mati syahid bagi isteri-isteri yang sabar dengan perangai jahat, perangai suami dia. Balik pukul 3, pukul 4 pagi isteri tunggu kat rumah saja. Ni ada perangai suami jenis macam ni. Dengan kawan dia boleh, dengan isteri dia agak kasar perangai dia. Yang ni kena sabarlah. Bagi isteri dapat pahala syahid fisabilillah. Dan sesiapa perempuan aniaya akan suaminya dan memberat akan suaminya yang tiada kuasa suaminya dan menyakit akan dia, nescaya melaknat akan dia malaikat rahmat dan malaikat azab. Ingat, perempuan apa? Perempuan yang buat naya dengan suami dia. Naya macam mana? Kadang kontrol suami dengan benda-benda yang tak elok. Ada tak? Ada. Dengan makanan-makanan yang tak elok dibagi kat suami dia, habis. Orang panggil apa? Penunduk ya? Penunduk lah. Dan memberatkan akan suaminya yang tiada kuasa suaminya. Minta gelang emas besar. Mana Zat nak cari gelang emas ni tu? Kan? Kecil-kecil boleh lah kan? Ni yang gelang-gelang besar-besar macam tu, berpuluh ribu dia nak bagi. Kan? Kalau macam tu. Dan menyakiti akan dia, atau menyakiti akan suami. Hidup kerja dia menyakiti suami. Sebenarnya tanggungjawab anak itu siapa dia? Atas isteri tu. Tanggungjawab anak, jaga anak apa semua itu atas isteri, bukan atas suami.
Adapun segi nafkah, sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i memanglah masa apa semua. Dalam mazhab lain tak. Masa lagi apa? Basuh kain itu suami. Tapi dalam mazhab lain bukan. Kewajiban istri juga. Tapi atas nama apa? Saya tak ingat. Mana orang panggil wujubud diyanah nama dia. Tahu wujubud diyanah? Wujubud diyanah bermakna itu kewajiban dalam agama. Setakat kemampuan. Istri boleh buat setakat mana? Kita jangan memaksa. Itu di dalam mazhab lain. Di dalam mazhab Syafi'i, kewajiban jaga anak dan layan suami itu kewajiban istri. Dan nak elak tak boleh. Memang istri kena jaga. Oh susah jaga anak ni. Bebaik kita kalau orang lelaki kita tak boleh. Yang boleh betul-betul jaga ni perempuannya. Sebab itu watak memang Allah Ta'ala bagi dekat mereka orang. Memang ada kekuatan untuk mereka. Kita tak bebaik tak. Nak kira nak mengamuk ya. Tanya saya kalau ada anak kecil ambil sebangkit macam susu tu waktu malam tak payah salah. Itu orang lelaki. Tapi yang bangkit itu siapa dah? Perempuan. Kenapa? Memang Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk dia. Tapi kalau sama-sama seganding bawa kerja kerja masing-masing, insya-Allah. Tapi kalau kerja tadi tak betul. Kita ni hidup menyakiti hati suami dalam tiap-tiap gerak-geri. Ingat, hidup tu sentiasa dalam keadaan laknat Allah Ta'ala. Ingat, kalau laknat Allah Ta'ala, hang jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Lebih lagi nak dapat makrifat tak ada, tertutup terus orang macam ni. Melaknat akan dia oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab sekali melaknat. Dan sesiapa perempuan yang sabar atas kesakitan suami dia, memberi Allah Ta'ala akan pahala Asiyah dan Maryam binti Imran. Kan Asiyah ni ma'ruf bagi kita. Firaun tu suami dia. Supaya mana Firaun ni tak menyakiti mana sebahagian orang lain, dia sanggup berkahwin dengan Firaun. Dan dia menyelamatkan Nabi Musa. Bila Firaun nak meniduri dia, tu Allah Ta'ala jadikan apa dah? Iblis akan berupa dengan rupa Asiyah. Yang dia setubuh tu bukan Asiyah. Asiyah bersih sampai ke wafat. Bahkan dia mati sebab diseksa oleh Firaun. Firaun yang bunuh dia. Suami dia yang bunuh dia. Bila Firaun mana ingin meniduri dia, iblis yang berupa menjadi Asiyah. Yang disetubuh itu iblis saja. Yang Firaun setubuh itu iblis, bukan Asiyah. Ya? Yang tu. Dia sabar atas dan dia minta apa? Minta Allah Ta'ala binakan dalam ayat Quran ni. Binakan satu istana dia di dalam syurga. Memang Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Orang yang sabar di atas perangai suami. Perangai suami ni macam-macam. Ya. Dengan baran dia, dengan tak tunai tanggungjawab dia, dengan macam-macam. Ikut dan sahaja. Jadi isteri sabar. Ada ya yang disebutkan cerita orang yang sabar di atas perangai suami, macam-macam perangai suami dia. Tak ada cerita lebih lah. Bila perempuan tadi mati, ketika orang nak sembahyangkan mayat dia, datang burung datang daripada mana kita pun tak tahu, penuh ke atas surau, keliling di kampung saya, keliling. Habis saja orang bagi salam semua, doa, burung terbang ke mana tak tahu, penuh burung atas. Ketika orang tengah sembahyangkan dia, tapi Masya Allah perempuan ini cukup sabar. Perangai suami dia pening, ya, nak cari macam tu payah. Sebenarnya dia boleh berhak menuntut pasrah lah, tapi tak mau menuntut pasrah. Tahan, sabar keadaan macam tu. Allah Ta'ala tunjuk tu di atas dunia. Hebat burung berkeliling atas surau. Itu alamat baik tu. Ya, ketika orang berdoa, ketika orang apa semua tu, burung di atas. Ini sebahagian orang yang sabar. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
barang mana perempuan yang mati dan suaminya redha akan dia, perempuan itu masuk ke dalam syurga. Tengok, yang penting redha suami sahaja. Dia pergi, tak apa, aku redha semua apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Contoh, kita kata pada isteri kita yang meninggal dulu, dan mudah-mudahan dipertemukan di hari akhirat nanti. Tak ada apa dah untuk perempuan sebenarnya. Memang saya kata tadi, anak kunci syurga dia dah pegang dah untuk diri dia. Tatkala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyembahyangkan akan 5 waktu dan puasa bulan Ramadan, bermakna amal sunat tak ada nih. Dia sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan memelihara faradnya daripada lain suaminya, dan taat akan suami dia, ikut sebagaimana yang diperintahkan oleh suami dia selama bukan maksiat. Dikata orang baginya, mana di hari akhirat malaikatlah, masuk oleh kamu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Ini yang saya kata, anak kunci syurga, anak-anak kunci syurga tu dah ada di tangan bagi perempuan. Ada dalam hadis menyebutkan, siapa ramai daripada kalangan ahli neraka? Perempuan. Kenapa ramai perempuan daripada kalangan ahli neraka? Sebab tak menunaikan tanggungjawab pada suami dia. Situ yang masalah ada. So dia tak menunaikan betul-betul tanggungjawab. Cuba kalau ditunaikan tanggungjawab, anak kunci syurga, masuklah syurga mana anak? Pilih. Ya, ini untuk perempuan, bukan orang lelaki lain. Kita tak dapat macam ni. Ini untuk perempuan sahaja. Allah Ta'ala jadikan macam tu. Jadi taat, ikut selama bukan maksiat, layanlah suami, ikutlah kehendak suami. Dan telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah, senya menanya ia akan bahagian perempuan daripada perang. Memberi pahala Allah Ta'ala akan lelaki akan pahala yang amat besar, sebab lelaki pergi berperang. Dan jika terbunuh mereka itu pada berperang, ada mereka itu hidup pada sisi Allah Ta'ala. Mana mati syahid, masa kata hidup di sisi Allah, yang ini mati syahid, ini bagi lelaki. Diberi rezeki mereka itu akan buah-buahan syurga, dan segala arwah mereka itu pada kelibukan burung. Kelibukan mana temolok, burung yang hijau dalam syurga. Ini orang lelaki ni. Dan bermula kami keluarga perempuan. Ni geng-geng perempuan macam mana pula yang Allah Ta'ala janjikan bagi lelaki? Habis kami perempuan macam mana pula? Berdiri kami berkhidmat dan menolongi kami atasnya. Kami boleh khidmat di belakang sahaja. Orang sakit ke, apa ke, memberi semangat ke, memberi harta ke. Maka apa bagi kami daripada yang demikian itu akan pahala berperang itu? Kami dapat pahala perang. Walaupun kami nak masuk dalam medan perang, bukan perempuan ni bukan kewajipan. Nanti insya-Allah mengaji dalam fiqh kita bercerita siapa dia yang diwajibkan berperang. Maka berkata Rasulullah, telah sampai akan aku bertemu akan aku seorang perempuan bahawa taat akan suaminya. Dia taat suami dia, dan membayar akan hak suaminya. Apa maksud membayar? Menunaikan hak suami dia. Itu membayar itu mana menunaikan. Bersamaan pahala akan perang sabilillah. Kan? Hari-hari itu perempuan yang taat kepada suami, tunaikan hak suami, sebenarnya hari-hari pahala sabilillah, perang di jalan Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabna. yakni bagi lelaki bahagian daripada mengusaha mereka itu, dan bagi perempuan bahagian daripada mengusaha mereka itu. Jadi ambil peranan masing-masing. Maksud dia, perempuan kerja perempuan lah, tapi nisbah pahala kalau seandainya dia memandang redha suami dia, segi pahala itu sama saja bagi dia. Ya, bagi perempuan dia pahala syahid. Kalau dia taat pada suami dia, redha suami dia, masuk kata syahid ni apa dah? Sentiasa dia dipandang oleh Allah Ta'ala, sentiasa dia redha oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham? Allah Ta'ala redha. Ini cara nak mengangkat martabat di sisi Allah Ta'ala. Dia bukan dengan amalan, dia hanya dengan ketaatan saja. Ketaatan seorang perempuan kepada suami. Bagi laki-laki, saya sebutkan di sini, ini terkeluar sikit lah.
Sebagaimana Habib Lutfi sebut, dia kata kita ni nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi waliullah. Dia kata waliullah, maksud kata waliullah ni kekasih Allah Taala. Sebenarnya bukan di segi amalan. Kalau boleh tunaikan dua ni, tak ada masalah dah. Yang pertama, tunaikan hak kita, hak terhadap mak ayah kita. Yang kedua, tunaikan hak kepada guru kita. Dua ya, mak ayah, guru. Di situ Allah Ta'ala angkat dah dia. Dia perlu ke pintu wilayah bagi laki perempuan sama jugalah. Dia di situ ya. Dia bukan perlu di berapa ribu hamba nak berzikir sehari. Tunaikan ya. Walaupun mak ayah kita yang sudah meninggal, hadiahkan Fatihah. Ya. Hadiahkan Fatihah selalu apa semua. Itu semua menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kepada guru kita tunaikan tanggungjawab. InsyaAllah. Tapi bagi perempuan, saya cerita tadi, bagi lelaki cukup dia mentaati suami. Bahkan tapi jangan buatlah kan. Bahkan kalau seandainya suami kata ni mak ayah meninggal, dia nak balik kampung, aku tak izinkan hang balik. Tak payah balik. Dia tak perlu balik. Lebih baik dia balik ke, tapi janganlah buat macam tu. Kita tak ada sifatul ansur. Itu masalah dia menyebabkan perkelahian. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu kisah ya. Bila seorang perempuan ni kematian ayah dia, dia nak balik, nak ziarah ayah dia, suami dia tak bagi. Dia tak berani keluar. Sabar. Dia minta keampunan bagi Allah Ta'ala, mana untuk ayah dia. Akhir bila dah diuruskan jenazah, baru dia dapat perkhabaran segala kesalahan-kesalahan dia Allah Ta'ala ampunkan dengan sebab dia mengikut perkataan suami dia. Dia tak keluar rumah, tak balik rumah tu. Segala kesalahan-kesalahan ayah dia semua Allah Ta'ala ampunkan. Jadi ikut sebagaimana apa yang tapi kita janganlah macam tu kan. Nanti masalah lain. Tak balik raya pun masa muka tak? Tak balik kampung masa muka. Jadi kena itu yang saya kata, yang penting musamaha ya. Tolak ansur. Kita ambil jalan tengah ya. Supaya jangan keadaan tu tak tegang. Dan dapat pahala pada lelaki sebab usaha perang, dan dapat pahala pada perempuan sebab usaha memelihara faraj dan taat akan Allah Ta'ala dan taat akan suami. Jaga taat Allah, taat suami, lepas tu jaga faraj. Mana ya ni yang berzina, mana buat benda-benda yang tak elok di belakang suami. Ini banyak ni. Ini banyak. Ya. Kita yang mengaji, kita duduk kampung ni mungkin tak. Kalau yang pergaulan agak bebas, habis. Auzubillah. Sikit. Dan bermula lelaki dan perempuan pada pahala akhirat bersamaan. Suami akan bantu isteri dia. Kita akan bantu isteri kita sebenarnya. Kita orang lelaki akan bantu isteri kita. Dia akan jadi sama sahaja. Kalau tidak, bagaimana mereka nak duduk di syurga sekali dalam syurga? Kalau suami dia syurga yang di atas, isteri dia kena ikut sekali tak? Kalau isteri syurga di bawah, bagaimana mereka duduk sekali? Itu bahasa dia macam itu. Memang Allah Ta'ala jadikan kadang-kadang isteri amalan tak kuat, amalan tak banyak, tapi kita orang lelaki kena kuat ya. Sebab kita orang yang membawa mana ya, seluruh keluarga kita lah, seluruh murid kita, seluruh keluarga kita, semua orang laki-laki dia membawa. Berbeza dengan perempuan. Tapi di hari akhirat Allah Ta'ala bagi bersamaan. Sebab takkan terpisah. Suami isteri takkan terpisah. Dan bahawa satu kebaikan daripada 10 ganda bersamaan lelaki dan perempuan. Lelaki buat satu kebaikan 10 kali ganda. Perempuan siang ikan, potong sayur, masak, itu semua kira tu. Bukan basuh pakaian, apa semua, sapu sampah dekat rumah, semua kira tak? Jangan berbuat, sudah ikhlas ya. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi tu. Kita yang tak sedar, kadang naik kita martabat di sisi Allah Ta'ala sebab kita taat, kita laksanakan di rumah kita.
Dan lelaki, dan lebih lelaki atas perempuan, yaitu pada dunia. Di dunia memang lebih orang laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Adapun di hari akhirat sama saja. Sebab mereka ni kalau juz'il wahid, seperti juz'u yang satu sahaja. Kalau tak ada tulang rusuk Nabi Adam tu, bagaimana nak jadi Siti Hawa? Jadi bermakna ibarat satu sahaja. Sebab itu bersamaan. Kalau tak bersamaan, mereka tak akan sama duduk di dalam syurga nanti. Jadi bergantung di atas suami lah. Perempuan ni bergantung di atas suami dia. Dan wajib atas perempuan berkekalan malu daripada suami dia, daripada suaminya. Mana berkekalan malu di sini bermakna ada perasaan, jangan lebih-lebih sangat. Maksud kata malu ni, sekira-kira kalau dia melakukan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia rasa malu dengan Allah taala, malu dengan suami. Malu ni buat maksiat, dilindung. Na'udzubillah. Dan menunduk tilik kepada hadapan suami dia. Warak saja, tapi biasa-biasa, jangan terlampau warak sangat, susah ni. Kan? Menunduk daripada suami apa benda ni. Balik mengaji ni lain macam semua. Biasa-biasa ya. Maksud kata menunduk ni, jaga ya. Mana kita merendahkan diri. Perempuan tu merendahkan diri, jangan terlampau ego sangat. Saya nak ajak kadang anak-anak kita ya. Ni ada perempuan yang bekerja lebih daripada suami. Maksud kata apa? Kadang pendapatan dia lebih daripada suami. Anak kita kena ajar. Ajar macam mana? Kerja itu urusan hang di pejabat, tapi bila balik saja rumah, yang pangkat tu jangan bawa balik ke rumah. Balik saja ke rumah, hang mesti rendah daripada suami. Dia tak boleh pangkat dia tu dibawa balik ke rumah. Kalau pangkat dibawa balik ke rumah, yang terosak. Dia akan menjadi mendidik isteri yang derhaka kepada suami. Kenapa? Hidup dia seharian menyakitkan hati suami. Sebab dia dengan pangkat dia tu. Ajar anak kita, tak kisahlah mungkin jodoh lah, kita nak kata apa. Kalau ikut kufu tak sekufu, tak setaraf. Kalau dalam fiqh lah, kan masalah kufu ni bab kerja kena pandang anak kita kan. Tapi kalau dah itu takdir Allah Ta'ala, tak ada masalah. Hang kerja jawatan tinggi, itu dalam pejabat hang. Balik rumah kan, cuci tangan. Kena merendahkan diri kepada suami. Ini ajar anak-anak kita. Ni kadang-kadang zaman sekarang perempuan banyak yang ngaji kadang tinggi-tinggi, yang kerja hebat-hebat. Kita orang laki-laki lebih kurang sahaja. Tiba-tiba kita pula yang mengarah jadi ketua pula dalam rumah. Ingat, tak mencium bau syurga nanti. Orang yang macam ni Allah Ta'ala jadikan dia payah nak mencium bau syurga. Sebab sifat dia, dia menganggap suami tu lebih lekeh daripada dia. Tak boleh. Dan wajib atas perempuan mana? Dan taat bagi suami bagi suruhnya. Kalau suami suruh selama bukan maksiat, taati. Dan diam tatkala berkata suami dia. Suami tengah bercakap, sengaplah, dengarlah dulu. Dia pula nak potong, nak apa temu, tak boleh, semua dia saja kena dengar cakap dia. Itu tak mau. Okey, jelas tak? Terus dan berdiri tatkala datangnya. Suami sampai kat pintu, sambutlah suami. Sambut suami. Kalau nak pergi berjalan jauh, pergi kerja, hantar suami dekat lain macam kata perangai balik ngaji ni. Ya sebenarnya macam tu. Ya, supaya apa? Tak apa, yang sudah-sudahlah. Ni kita supaya menjadi isteri yang taat, ambil peluang ya, ambil peluang. Saya nak cerita perempuan anak kunci syurga di dalam tangan dah. Bukan nanti amalan banyak. Apa beribu nak berzikir? Tak perlu ribu-ribu. Ikut suami. Buat yang terbaik untuk suami, menggembirakan hati suami dan menzuhirkan kasih bagi suami tatkala hampir. Ada sifat watak kasih sayang. Dia kasihnya apa dah? Dia mesti memandang suami dia orang yang terhebat. Dia jangan memandang kepada orang lain. Suami dia orang yang terhebat, orang yang bertanggung jawab atas diri dia. Dan menzuhir suka tatkala menilik bagi suami dia. Senyum, jangan buat muka ketat di depan suami, muncung ya. Dia mana? Nampak zuhir kegembiraan.
Dan mendatangkan diri bagi suami tatkala hendak tidur. Bila suami nak tidur, bermakna siapkan tempat tidur suami. Lepas tu ya, tidur sekali lah. Dan hendak pakai bau-bauan yang harum. Ini perempuan tu jaga ya. Jaga mana keseluruhan badan lah. Kan Nabi berpesan lebih-lebih lagi apa dia? Bau mulut. Lepas makan petai tak gosok gigi, relax bersembang dengan suami. Nak makan. Tapi yang tu Nabi pesan tu mulut jangan berbau depan suami. Dan memelihara atau ada sebut dan memelihara mulut dan bau-bauan. Memelihara mulut ni segi apa? Segi bau, segi percakapan. Jangan bercakap kasar. Dan bau-bauan. Ada. Sepatutnya bau-bauan tu depan suami. Apa keluar rumah baru 5-6 depa pun terbau lagi. Terbalik tu zaman sekarang. Sepatutnya ketika berada depan suami tu pakai wangian. Bukan ketika keluar rumah. Keluar rumah pun elok jugalah, tapi jangan lebih-lebih sangat. Dan mencucikan pakaian suami itu dicucikan. Dan berkekalan berhias dengan hadir suaminya. Ketika suami ada berumah, perempuan sentiasa bersiap dalam keadaan yang cantik, yang agak sedap lah mata memandang. Dia tak jaga langsung keluar rumah, Masya Allah, takut tengok balik rumah tak ada apa, tak jaga, terbalik keadaan. Dan meninggalkan berhias tatkala gaib suami dia. Kalau suami tak ada, biasa-biasa ya. Dan meninggalkan khianat bagi suami tatkala gaib suami. Jangan bawa lelaki lain masuk ke dalam rumah. Jangan bersembang-sembang. Kalau tak perlu nak bersembang benda apa, ajak kat rumah bersembang, tak perlu. Kalau ada keperluan berurusan, itu cerita lain. Dan pada harta dan hamparan, harta suami jangan bagi sedekah-sedekah ikut dan hamparan haram. Ini saya nak sebut, bilik utama, bilik tidur tu jangan bagi orang lain. Hatta adik-beradik kita, saya kira, kalau bahasa saya, hatta kalau mak ayah kita sendiri sekalipun, sediakan tempat mereka tidur. Yang tu tak boleh. Yang tu cukup antara dia dengan suami sahaja. Jangan bagi orang lain masuk ke bilik utama lah, saya kata. Itu tak boleh. Yang tu kena jaga ni. Anak kecil-kecil tak apalah. Anak kalau dah besar-besar patut tak dia tidur relax atas katil mak ayah dia? Jangan. Ini kena ajar ni. Bagi isteri lah, isteri orang lain habis dia tutup ruang untuk siapa pun tak boleh masuk. Adik-beradik nak sembahyang, Ustaz, sembahyang lah bilik lain. Sembahyang nak make up kat situ pula tak sesuai. Lebih lagi kalau bawa lelaki lain masuk ke dalam bilik, yang ni lagilah benda yang berat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhumnya wallahu alam. Kita ada tahlil ya. Kita ada tahlil sekarang. Ada tahlil, ada i'lan. Mungkin sekali atau dua kali baca lagi habis kita ni. Sebab masalah ni padat. Kita sekali baca mungkin tak habis, kalau dua kali tu mungkin insya-Allah. Soalan? Bukan soalan. Okay, tanda ya, tanda kita berkita. Soalan, adakah gugur hak isteri untuk taat kat suami jika suami tiada memberi nafkah dan tidak menggauli isteri dengan baik? Adakah gugur hak isteri untuk taat pada suami? Dia gini, kalau suami tak memberi nafkah, selagi kita duduk bersama dia, yang tu wajib mana kena tunaikan hak-hak suami. Masalah dia bertindak, kita cara bertindak, macam mana cara bertindak. Kalau suami tak menunaikan, tak memberi nafkah contoh dia, atau pergaulan tak bagus, buat benda-benda yang tak elok, menyeksa isteri, report dekat qadi. Selama tak selesai masalah, dia kalau selagi dia duduk bersama dengan suami dia, selagi itu wajib dia taat pada suami dia. Dia kena layan suami dia. Tapi untuk menyelesaikan masalah,
report dekat qadi. Jangan bila suami buat masalah dia pun buat muka, tarik muka buju 1000. Buat masalah, tak mau tunai kewajipannya sebagai seorang isteri, haram hukum dia. Jadi jalan penyelesaian apa dia? Selagi duduk sekali, hampa tunaikan tanggungjawab. Tunaikan tanggungjawab. Nak selesai, report dekat qadi. Lepas tu dah dekat qadi, minta pasah. Kalau dah tak mahu sangat, minta pasah. Kalau dah dipasahkan, pisahlah. Tapi kalau selagi duduk sekali, bagaimana kita nak hukum? Kalau saya kata, kalau dah suami tak bagi nafkah, dia boleh tak taat suami, bermakna dia akan buat kelaku. Bila dia akan buat kelaku, lagi masalah besar dalam keluarga. Lagi masalah besar. Jadi kalau macam tu, bila berlaku permasalahan, kita orang biasa tak boleh nak hukum. Saya nak hukum, pasahkan, hang minta pasah suami. Saya tak laku cakap saya ni. Dia mesti kena qadi. Qadi yang berhak. Ingat tu. Jadi selagi kita duduk sekali dengan suami, wajib mentaati suami. Mentaati suami. Tunaikan hak-hak suami. Walaupun suami tak tunaikan hak dia, bermakna isteri berhak menuntut pasrah. Jangan buat kelaku. Tu yang saya nak pesan. Bila kita buat kelaku, masalah besar. Adakah isteri dikatakan nusyuz jika tak taat pada suami kerana suaminya tak memberi nafkah zahir dan batin? Okey. Saya dah ajarkan tadi, bila suami tak bagi nafkah zahir. Nafkah zahir ni kalau di Kedah lah. Ni soalan ni datang dari mana saya pun tak tahu. Tapi kalau di Kedah 4 bulan ya. Suami tak bagi nafkah atau suami ghaib, perempuan mana otomatik tercerai? Otomatik tercerai. Jadi kalau macam tu, kalau suami tak bagi nafkah zahir, suami kena bagi nafkah. Kalau tak bagi nafkah, dia berhak report dekat nafkah tu apa? 3 ya. Makan, pakai, tempat tinggal. 3 ni. Bukan setakat makan ya. Makan, pakai, tempat tinggal. Okey. Kalau dia tak bagi, report dekat qadi, saya minta pasah. Ataupun minta mana qadi tegur suami saya. Saya tegur tak jadi dah. Hang kena bagi nafkah banyak ni. Tapi kalau suami tak mau juga, pasah. Nafkah batin. Macam mana nafkah batin? Sebenarnya nafkah batin itu bukan kewajiban. Kalau seandainya masing-masing tak menuntut, masing-masing buat hal masing-masing sahaja. Tetapi kalau seandainya isteri menuntut, ini seandainya isteri menuntut, ketika itu wajib tak bagi nafkah batin. Wajib bagi nafkah batin. Kalau suami tak bagi, ataupun macam suami tu mati pucuk, bila dia report dekat qadi kena bagi tempoh setahun. Tempoh setahun. Sebab apa? Mungkin kadang-kadang suami ni lemah pada musim panas, dia mampu pada musim sejuk, atau tak mampu pada musim sejuk, dia mampu pada musim panas. Bila cuaca tadi keadaan cuaca itu berubah, dia mungkin keadaan berubah. Kalau dia ada melakukan persetubuhan setahun sekali sahaja, dia tak ada berhak minta pasah. Tapi kalau tak ada langsung, bagi tempoh setahun. Lepas setahun, suami relax, buat tak tahu. Sedangkan isteri berhajat. Ketika itu perempuan berhak minta pasah. Tapi asas persetubuhan itu bukan satu kewajiban. Bukan bila kahwin saja mesti kena melakukan persetubuhan. Macam tu ke? Dah. Tapi kalau salah seorang menuntut, yang itu jadi wajib. Kalau seorang menuntut itu jadi wajib. Tapi kalau masing-masing buat hal, umur pun 70, 80 relax ya. Bini tidur kat sebelah sana, suami tidur kat katanya. Ada orang sebagian bila dah umur macam tu asing tempat tidur. Buat hal masing-masing saja, beramal ibadat, tak ada masalah. Sebab masing-masing tak menuntut. Tapi kalau ada salah seorang menuntut, jangan. Itu jadi wajib tak? Itu jadi wajib. Biasa perempuan yang akan tahammul berapa lama? Kalau yang anak perempuan yang normal, umur muda-muda lagi, 4 bulan saja. Ini disebutkan di dalam kitab. 4 bulan sahaja dia mesti ada berlaku persetubuhan. Sayyidina Umar bila orang berperang di kampung ditanya, ni perempuan hang pos semua ni berapa lama? 4 bulan. Lama tu dia kata. Habis Sayyidina Umar panggil balik tentera-tentera tu, balik ganti tentera baru. Hang balik rumah lah. Hang dah tinggalkan isteri 4 bulan dah. Itu kewajipan sampai tahap tu. Ingat ya?
Jadi tengok nafkah zahir, nafkah batin. Masalah bukan dikira nusyuz ya. Kalau seandainya suami tak bagi, jika tak taat pada suami. Kenapa tak taat suami? Kerana suami tak memberi nafkah zahir batin. Ya nusyuz. Kalau dia tak menunaikan tanggungjawab, dia kata suami tak bagi nafkah zahir batin, apa mengadulah ke hakim? Mengadu ke hakim. Jangan takut. Sebab itu hak. Ini bukan undang-undang negara ya. Ini undang-undang syariah. Hampa mengaji fiqh akan jumpa masalah-masalah macam ni. Jadi kalau selagi kita duduk dengan suami, perempuan duduk dengan suami, tunaikan tanggungjawab. Faham? Mungkin kadang-kadang isteri pun kena ada sifat tolak ansur, suami pun kena ada sifat tolak ansur. Dan soal terakhir, duit dan harta hasil kerja suami, kerja isteri, jadi harta suami atau tidak? Allah, tak ada. Ini yang zaman sekarang ni. Zaman sekarang orang panggil harta apa? Sepencarian ya. Harta sepencarian. Bahkan disebutkan dalam kitab haram kalau seandainya suami memaksa minta duit isteri untuk makan apa semua, dia yang kena fikir. Dia kata isteri aku kerja banyak, gaji dia ni banyak. Kalau atas tolak ansur dia nak bersedekah, nak sama-sama pakat-pakat belanja, itu tak ada masalah. Tapi kalau isteri kata aku tak nak bagi, ini kerja aku, abang tanggungjawab kena bagi nafkah kami, contoh dia, tak boleh suami nak ambil walaupun sekupang dua kupang nak ambil duit isteri, tak boleh. Dia nak menentukan belanja macam ni untuk itu haram. Mas kahwin contoh dia nak ambil, suami nak ambil buat belanja makan harian, tak boleh. Dah bagi kat isteri, pandai-pandai lah isteri nak buat. Kalau dia sendiri nak bagi, abang ambil lah duit ni, kita belanja makan sama-sama, itu dia sedekah kan? Dia sedekahkan tak apalah. Tapi kalau dia tak nak bagi, dan harta sepencarian, mana ada harta sepencarian? Istilah dalam kitab harta sepencarian ada? Tak ada. Tak jumpa lagi lah saya ngaji kitab sampai minhaj pun tak ada lah harta sepencarian. Jadi tengok siapa yang beli almari ni. Kalau berlaku perceraian, isteri beli, ambil bawa balik. Siapa yang beli dapur ni, suami beli, jangan ambil. Betul tak? Kereta ni siapa beli? Mana duit muka, duit suami, mana bulanan saya bayar, pulangkan balik duit muka, kereta ambil lah. Contoh lah kalau macam tu. Jadi mesti ada perkiraan dia. Bagaimana harta kena bagi dua, contoh dah. Mana boleh, tak ada dalam kitab hukum fiqh. Zaman sekarang jangan orang menuntut harta sepencarian ya. Siap dengan tanah sekali. Harta sepencarian semua dituntut. Dalam kitab fiqh tak ada. Ya. Dan suami jangan ambil harta isteri. Saya cakap betul. Zaman sekarang tak sama zaman 80-an, 70-an dulu. Sekarang perempuan ramai bekerja tak? Perempuan ramai bekerja, gaji ada masing-masing, itu duit dia, bukan duit kita. Kau sama-sama, tak ada. Dalam kitab fiqh tak ada cerita dia. Okey, salam abang nak minta buat tahlil kat mak mertua saya. Okey, Cik Mariam binti Arifin ya, meninggal 19 hari bulan 8 2023. Okey, dan sebelum daripada itu saya nak umumkan sikit sebelum kita buat tahlil, iaitu daurah Risalah Sakaratul Maut karangan Syekh Abdul Rauf Singkil pada 31 Ogos mana? 31 Ogos. Ya di tarikh sini. 31 Ogos daripada 9 pagi sampai 5 petang. Kita akan baca dua kitab Daqaiqul Huruf. Pagi kita baca Risalah Sakaratul Maut, petang baca Daqaiqul Huruf. Dua-dua karangan Syekh Abdul Rauf Singkil, guru kepada Tok Pula Manis. Ini semua yang ni bagaimana kita nak menghadap kematian, apa dia benda-benda yang akan dizuhirkan ketika hampir ajal nanti, dia akan disebutkan dalam ni. Dan petang tu kita hakikat Daqaiqul Huruf. Yuran RM50. Ni boleh ikut secara live pengajian dalam grup ya. Siapa-siapa yang berminat boleh berhubung dengan Pak Lam. 31 Ogos. Dan
InsyaAllah mana pada hari Jumaat ni mana ada program di Masjid Sendayan, Kota Sufi. Saya mengajaklah mana siapa-siapa yang mendengar pengajian ni, mari yang dekat-dekat sana, ke atas yang jauh nak pergi pun tak ada masalah. Mari kita sama-sama mana menyertai program Kota Sufi. Bagaimana penjelasan, penerangan tentang perjalanan kesufian orang-orang sufi ya di Masjid Sendayan sampai hari apa? Sampai 27, daripada 25 sampai 27. Hari Jumaat sampai hari Ahad. Ahad malam Isnin penutup malam tu. Besar-besaranlah. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang ada ke lapangan, saya mengajak beramai-ramai lah kita insya-Allah. Okey, jadi kita bertahlil untuk Cik Maryam binti Arifin ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.